Untuk Sarawak Semasa, kita bersama dengan Abang Muasli di studio BRTM Kuching. Silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud tiba di lapangan terbang Kuching KIA semalam selepas menerima surat cara pelantikan bagi menyambung khidmatnya selama 4 tahun. Penyerahan surat cara pelantikan berkenaan telah disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima di Istana Negara Kuala Lumpur pada Rabu lalu. Ketibaan Tun Pehin Sri Taib Mahmud serta isteri Tuan Puan Ragat Kudi Taib disambut oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan timbalannya Datuk Amar Douglas Uga Embas, Tan Sri Datuk Amar James Jemut Masing dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Amar Awang Asfi Awang Nasar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Datuk Amar Moshidi Abdul Ghani. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB menggariskan 3 agenda utama ke arah mengukuhkan lagi legasi yang ditinggalkan bekas Ketua Pergerakan Wanita dan Sri Datuk Sri Empiang Jabu. Ketua Baharu Pergerakan Wanita PBB Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata agenda tersebut merangkumi perpaduan utuh dalam parti yang harus diteruskan agar parti PBB terus disegani. Dan kita harus saling menyokong antara satu sama lain seperti amanat yang telah diberi oleh yang berbahagia tadi, bahawa kita harus dalam parti PBB, Pesaka dan Bumi Putra harus sokong menyokong antara satu sama lain. Beliau berkata demikian pada sidang media turut memberitahu bagi meneruskan kelangsungan dalam parti untuk kekal relevan, pergerakan wanita akan memastikan ahli sedia ada terus kekal dan setia sebagai ahli. Manakala agenda terakhir pula, pergerakan wanita akan sentiasa turun padang menjejak ahlinya di peringkat akar umbi. Pergerakan wanita akan membentangkan 3 usul pada mesyuarat agung pergerakan wanita merangkumi bidang politik, sosial dan ekonomi. Sementara itu, Ketua Baharu Pergerakan Pemuda PBB, Gerald Rentap Jabu pula akan meneruskan program Armada Pemuda dan akan membentangkan usul berkisar politik, meningkatkan kualiti pendidikan terutamanya dalam kalangan pelajar di luar bandar selain meningkatkan pendapatan belia menerusi ekonomi digital. Gerald Rentap Jabu berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Perhimpunan Agung Pergerakan Wanita dan Pemuda ke-14 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Jenayah Indeks Sarawak mencatatkan penurunan 6% tahun lepas hasil usaha gigih pihak polis dalam pencegahan dan mengawal aktiviti jenayah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak SAC Datuk Dave Kumar berkata, jenayah indeks kekerasan dan harta benda menurun daripada 6,807 pada 2016 kepada 6,382 kes tahun lepas. Tahun 2008 jenayah kita paling tinggi sekali, iaitu 12,000 kes pada tahun 2008. Tetapi pada tahun 2017 dah menurun sehingga 6,500. So ini semua adalah hasil usaha pencegahan, strategi pencegahan yang kita laksanakan. Dan masyarakat di Sarawak ni pun kita lihat blank space, aman, mudah untuk polis pun mengawal dan untuk mengesan penjenayah, kita tangkap, kita tuduh dengan cepat. Jelasnya, jenayah kekerasan mencatatkan penurunan 7% daripada 951 kes pada 2016 kepada 882 kes tahun lepas. Manakala jenayah harta benda menurun 6% kepada 5,500 kes tahun lepas daripada 5,856 kes pada 2016. SAC Datuk Dev menjelaskan jenayah harta benda merupakan jenayah tertinggi di Sarawak yang melibatkan curi kenderaan dan pecah rumah. Beliau turut mendedahkan jenayah kekerasan rogol meningkat tahun lepas kepada 150 kes berbanding 138 kes tahun sebelumnya. Tambahnya, Serian, Lubuk Antu dan Kota Samarahan juga mencatat peningkatan jenayah paling tinggi tahun lepas. SAC Datuk Dev menyatakan demikian dalam sidang media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas jawatan timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah di antara ACP Lee Moh Lee dan ACP Dennis Leong Sun Kai di Kuching. ACP Lee Moh Lee yang telah berkhidmat selama lebih 40 tahun dengan polis akan bersara wajib esok dan digantikan oleh ACP Dennis Leong.
Sementara itu, Jabatan Siasatan Jenayah JSC Sarawak akan terus fokus kepada pengurangan penjenayah di negeri ini termasuk menggunakan Akta Pencegahan Jenayah (POKA). Ketua JSJ Sarawak SAC Datuk Dave Kumar berkata, pendekatan menggunakan POKA telah terbukti berjaya mengurangkan jenayah indeks di Sarawak dengan penurunan drastik daripada 12,930 pada 2008 kepada 6,382 kes tahun lepas. Jelasnya, tahun lepas seramai 130 penjenayah telah diambil tindakan POKA termasuk dimasukkan ke pusat tahanan dan buang daerah. So ini adalah satu penyebabnya kenapa jenayah kita turun. Because semua yang kaki-kaki pecah rumah, kaki-kaki curi kereta ni yang kita tak dapat tuduh di kereta, tuduh di mahkamah, kita POKAkan mereka. Kita buang daerah atau kita masukkan mereka dalam pusat tahanan. Yang penjenayah tegar lah, kita masuk dalam pusat tahanan, penjenayah yang lain kita buang daerah. Tambahnya, Sarawak juga merupakan negeri ketiga tertinggi dalam pengambilan tindakan di bawah POKA selepas Selangor dan Johor. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM disaran agar mengukuhkan kolaborasi bersama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam usaha memantapkan lagi sektor pelancongan di negeri ini. Menurut Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Lee Kim Shin, ini kerana Sarawak memiliki pelbagai produk pelancongan untuk dipromosikan kepada masyarakat luar. Katanya, Bandaraya Miri yang memiliki banyak destinasi menarik untuk dikunjungi juga mampu dipromosikan kepada dunia luar menerusi pelbagai program yang dianjurkan seperti Borneo Jazz Antarabangsa dan Miri Country Music Festival. Selain daripada itu, lokasi popular pelancongan seperti Taman Negara Niah dan Taman Negara Mulu di Miri juga kaya dengan kehijauan dan keindahan pantai yang mampu menggamit tarikan pelancong seperti Pantai Bungai, Pantai Tusan dan Pantai Tanjung Lobang. Beliau berucap demikian bersempena Perhimpunan Bulanan RTM Miri dan perpindahan pegawai iaitu Penolong Jurutera Abdul Rahman Kasim ke Sabah. Turut hadir pengurus stesen RTM Miri Zaidi Pujang, Ketua Bahagian Rancangan Dayang Fatimah Awanglai dan Kaki Tangan RTM Miri. Satu sistem saliran atau perparitan baru dirancang untuk dibangunkan di kawasan Eco Park berhampiran lapangan terbang Miri bagi mengatasi masalah banjir kilat di kawasan terlibat dan sekitarnya. Datuk Bandar Miri Adam Yee berkata langkah-langkah penyelesaian sementara telah dibuat untuk mengatasi masalah berkenaan bagi tempoh jangka masa pendek. Miri City Council, together with other government agencies like DID, JKR, we are all working together to mitigate these flash flooding problems. So there are now plans to construct new drainage system. One of the flash floods area is the Eco Park near to the airport. So we have already planned to construct new sort of a drainage diversion from the flash flood areas lah. Bercakap kepada pemberita selepas sesi rakaman Tahun Baru Cina 2018 di RTM Miri, katanya rancangan jangka masa panjang juga sedang diteliti kerana ia memerlukan kos tertentu selain urusan tanah persendirian. Mengulas lanjut, beliau memberitahu hujan lebat semalaman pada Isnin lalu menyebabkan kejadian banjir kilat melanda beberapa kawasan di Miri. Katanya rekod yang diambil daripada stesen hujan di lapangan terbang Miri ketika itu menunjukkan taburan hujan yang tinggi sebanyak 161 mm iaitu lebih tinggi berbanding 3 tahun lalu sebanyak 120 mm. Jelas beliau, kejadian banjir kilat bukan hanya disebabkan faktor hujan lebat tetapi turut disumbangkan oleh faktor pembangunan yang semakin pesat di Miri. Selamat bersempena sambutan Tahun Baru Cina bermula semalam hingga 23 Februari akan dilaksanakan berteraskan konsep Total Enforcement. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Pahlawan Muhammad Zuraidi Ibrahim berkata ini memandangkan konsep advokasi dan kesedaran yang diguna pakai pada Selamat terdahulu tidak memberi kesan kepada pengguna jalan raya. Operasi yang akan disertai pelbagai agensi itu akan menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat daripada aspek pengurusan kelancaran lalu lintas, pasukan tindak balas kecemasan dan mengadakan rondaan. Seramai 950 pegawai dan anggota polis akan ditugaskan sepanjang operasi 15 hari berkenaan.
Selain itu, operasi tersebut juga akan memberi fokus kepada kempen rumah selamat serta keselamatan pengangkutan sungai dan laut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak semalam menerima 2 buah jentera sumbangan Kerajaan Seoul, Korea Selatan bagi diagihkan kepada pasukan sukarela bomba di Kuching. Sumbangan tersebut hasil kerjasama dan persebatan antara Bandar Raya Berkembar, Majlis Bandar Raya Kuching Selatan, MBKS dan Majlis Daerah Guru Bandar Raya Kosmopolitan Seoul, Korea Selatan. Majlis penyerahan yang berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya disaksikan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian dan Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk James Chan dan Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak, Muhammad Zaki Omar. Bercakap kepada pemberita, Datuk Dr. Sim berkata penyerahan jentera bomba itu merupakan yang pertama di negara ini melibatkan agensi bomba dari luar negara. Beliau berharap lebih banyak kerjasama dapat diusahakan antara MBKS dan Majlis Daerah Guru bagi mengukuhkan lagi persahabatan di antara kedua-dua bandar raya. Datuk Dr. Sim juga berharap anggota dan pegawai bomba dari Sarawak dihantar ke Seoul untuk menjalani latihan kebombaan yang lebih efektif.